إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah kurnianya kita masih lagi antum dapat bersama dalam majlis yang mana majlis yang akan membantu kita apabila kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Majlis-majlis macam ni antum, majlis yang akan memberi manfaat kepada kita di akhirat nanti. Pasti dia tidak akan seramai majlis yang akan bawa masalah kepada kita di akhirat. Itu beza. Itu beza pakcik. Majlis bila dibacakan Al-Quran dan Sunnah ni, maka majlis itu biasa. Dia tidak akan ramai, dia tidak akan kita kata orang berminat. Sebab apa? Pasal majlis-majlis macam ni nak bantu kita di akhirat. Di akhirat. Kalau majlis ni Nabi SAW sebut, Nabi kata majlis-majlis ni akan menambahkan kita punya harta, kita punya kekayaan. Antum saya rasa lah majlis ni buat 2 tinggal pun tak cukup. Ataupun antum kalau kita datang solat jemaah, lepas solat ya kita dapat RM27 satu waktu. Pahala asing lah. Dia dapat RM27. Saya rasa lah antum, kita sahab depan pun tak ada lah. Memang tak RM27 mamang satu waktu. Cuba kira tengok, sebulan dah berapa waktu. Jadi kita tak payah pergi kerja apa dah, kita main semayang dah. Gaji. Kira lah kali 5 pun dah berapa dah sehari. Katalah RM20 pun 5 waktu 100 tu. Sebulan RM3,000. Tambah RM7 lagi. Berapa antum? Jadi kerana majlis-majlis yang macam ni antum, yang akan nak bawa kita selamat di akhirat, pasti dia ada penghalang dia. Kita pun tahulah siapa yang menghalang kita untuk datang majlis ni. Sebab Nabi SAW sebut dengan begitu jelas. Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahlallahu lahu tariqal il jannah. Hari ni kita baca hari-hari antum. Dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis mengajar tentang Quran dan Sunnah, para ulama salah kita akan baca hadis ni. Man salaka, siapa yang menempuh. Kata Syekh Salih Utsaimin, apa maksud salakah? Salakah ni orang yang dah sampai macam kita ni, alhamdulillah. Dan orang yang masih dalam perjalanan, dia nak main tapi ada halangan. Motor dia rosak lah, tayar pamcat lah, kereta ada problem lah. Dia dikira orang yang salakah. Tariqan, satu jalan. Satu jalan. Yaltamisu fihi ilmu. Jalan yang dia tempuh ni untuk belajar satu saja ilmu. Ilman. Bukan ilman ni, bukan ulum. Tak. Ilman. Satu ilmu. Dia main, dia duduk, dia dengar satu hadis, dia dengar satu Al-Quran, dia dapat pelajaran daripada benda tu. Satu lah. Tak payah semua banyak-banyak ni. Tak payah kata kitab. Satu lah. Ilman. Di situ ada janji Allah untuk dia. Di situ ada apa? Ada janji Allah untuk dia. Anda dengar apa Allah janji? Untuk orang-orang yang datang bagi masuk, duduk majlis ta'lim. Kalau kita tak duduk pun antum, Allah Ta'ala punya kedudukan ni dia tetap tinggi, dia tetap mulia, dia tetap agung. Kalau kita duduk, manfaat dia untuk kita. Allah Ta'ala kata sahalallah, sahal, su'bah, susah, sahlun, mudah, senang. Allah janji sahalallahu lahu. Allah, benda sahal tu, senang tu, diidhafahkan kepada Allah. Masya Allah. Allah Ta'ala kata, aku akan senangkan dia. Lahu ni siapa? Lahu ni orang yang kita kata tadilah, yang menempuh, yang dah sampai. Sahalallahu lahu, Allah dikaitkan senang, mudah kepada Allah. Sahalallahu lahu tariqan il jannah. Aku akan pemudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Yang ni janji siapa antum?
Ni bukan janji YB. Bukan janji YB. Ni bukan janji menteri. Tak. YB menteri-menteri boleh janji. Tapi janji dicapati ni. Dia pasti janji macam-macam. Yang ni bukan janji YB, bukan janji menteri. Ni janji siapa? Allah yang punya syurga. Allah yang punya neraka. Allah yang punya dunia dan isi-isi dia. Allah Ta'ala janji. Kita duduk dalam majlis ta'lim ni tak lama mana pun antum. Saya selalu majlis dia lebih kurang dalam 45 minit, sejam. Kalau kat dis start 8.20. Habis bila suku. Tanya Mamang. Sini kita start awal 7.50. Kalau kat dis kita akan start 8.20. Walaupun dia baru dalam kita punya jadual esok di dis pukul 8. Jadi kita akan sampai 8.20. Sebab kita ada berapa-berapa halangan yang kita kena tempuh. Allah janji bagi kita jalan ke surga. Antum, bila Allah Ta'ala janji antum, benda tu kecil kau. Benda tu kecil ke? Allah janji nak bagi kita mudah masuk surga. Tak ada nilai ke? Tak ada makna ke janji Tuhan ni? Yang kita boleh rasa macam benda tu remeh, benda tu macam tak ada apa-apa. Berapa banyak orang yang dah meninggal antum menyesal. Menyesal antum sebab apa? Dalam dunia ni masa dihabiskan bukan untuk Allah. Banyak antum. Kita dengar ayat Quran tu sebut nak mai balik, nak jadi orang baik, nak sedekah. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala antum masih pilih kita. Kita kena doa tu benda ni. Kita kena doa. Para ulama kita kata setiap kali, kalau kita Ibn Qayyim sebut, dia kata kalau kita nak mai majlis ilmu, kalau boleh kita sedekah. Lepas tu kita doa. Ya Allah, satu, kekalkanlah aku dalam majlis ilmu ni. Dua, bagilah aku dapat amal, faham dan amal apa yang aku belajar. Kena minta kan. Kadang-kadang ilmu dia jadi sekadar ilmu. Dia tidak ada memberi perubahan apa pun dalam kehidupan kita. Tak ada. Tak ada. Kehidupan kita macam tu juga. Ni ada masalah. Ini bermakna kita kena buat something. Apa dia? Kita kena doa minta kat Tuhan supaya satu, kita diistiqamahkan dalam majlis ilmu yang macam ni. Yang kedua, kita dapat faham dan dapat amal. Walaupun tak banyak, sikit daripada ilmu yang kita dapat ni. Kenapa? Kerana nanti kita akan ditanya tentang benda ni. Baik antum, mari kita ambil pelajaran daripada surah Al-Waqi'ah antum. Surah Al-Waqi'ah ayat 89. 88 dan 89. Fa'amma in kana minal mukharrabin farahun wa raihanun wa jannatun na'im. Itu ayat dia. Al-Waqi'ah 88, 89. Kata Allah Ta'ala, fa'amma in kana minal mukharrabin. Adapun jika orang yang mati itu termasuk daripada orang-orang yang mukharrabin, orang-orang yang mana dia dengan Tuhan ni ada hubungan yang kharib, hubungan yang dekat. Kharibun, mukharrabin ni orang yang dekat dengan Tuhan. Allah Ta'ala cerita tentang apa? Tentang manusia-manusia yang mana kehidupan dunia ni tidak melalaikan dia. Tidak melalaikan dia. Dia menggunakan masa dan peluang yang Allah bagi ni untuk antum, untuk apa? Untuk dekatkan diri dengan Tuhan, untuk taat pada Tuhan, untuk belajar setiap perintah Tuhan, untuk belajar setiap larangan Tuhan. Itu masa dia. Masa yang dia bagi itu pula antum bukan lama, maghrib sampai isyak. Maghrib sampai isyak. Orang yang kerja pejabat 8-5, ada banyak masa malam boleh datang tu. Datang majlis ta'lim. Allah Ta'ala kata adapun kesudahan untuk orang yang mukharrabin, yakni orang yang dia ni sentiasa mendekatkan diri dia dengan Tuhan. Farahun wa raihun wa jannatun na'im. Maka dia akan beroleh apa dia? Ketenteraman, rezeki yang baik dan syurga yang penuh nikmat. Tu. Mana-mana manusia, mana-mana orang yang dia sentiasa memperbaiki hidup dia, memperbaiki amalan dia dengan niat yang ikhlas untuk mendekatkan diri pada Tuhan, maka Allah Ta'ala janji kat dia apa? Satu, dia akan beroleh ketenteraman dunia dan akhirat. Relax hidup dia, tenteram. Dunia dan akhirat. Allah bagi kat dia ketenteraman. Yang kedua apa? Allah akan beri pada rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Rezeki yang penuh barakah. Rezeki yang Allah Ta'ala datangkan secara tak disangka-sangka. Allah Ta'ala bagi kat dia.
Yang ketiga apa? Bila dia mati, dia akan mendapat syurga yang penuh kenikmatan. Tengok. Ini janji Tuhan kepada orang yang cuba mendekatkan diri pada Allah. Kalau dia ni satu orang yang hidup dalam dunia ni, Allah Ta'ala bagi kat dia kesihatan, bagi kat dia makanan, rezeki, keluarga. Tapi dia ni satu orang yang mana dia tidak ada masa, tidak pernah terfikir pun dalam hati dia untuk dekatkan diri pada Tuhan. Dia tak dapatlah benda ni antum. Dia tak akan dapat benda ni antum. Dia punya rezeki ni antum, memang Allah bagi rezeki. Macam orang kafir Allah bagi. Tetapi rezeki dia tak ada barakah. Gaji dia 80,000, 90,000. Gaji dia tak masuk hilang. Makan rasuah. Makan rasuah. Kita gaji berapa antum? Kita gaji berapa? Boleh lah macam Ustaz Samsul. Haji tinggi antum, 3,000 lebih. Pakai kereta kancil. Oh, dahsyat. Antum, cuba antum tengok dalam dunia dengan mata kepala sendiri. Kadang-kadang, minta maaf cakap, orang-orang Islam yang mana Allah Ta'ala angkat mereka, bagi mereka jadi orang besar-besar. Gaji mereka berapa antum? Sekali keluar senarai gaji tengok. Takut antum. Takut. Itu tak masuk hilang. Tetapi tidak ada barakah. Tak cukup antum. Tak cukup. Kehidupan mereka musnah antum. Hancur. Walaupun mereka ada macam-macam benda. Kenapa? Ni Allah Ta'ala sebut. Tidak pernah terfikir dalam hati, jiwa, fikiran untuk apa? Dekat diri dengan Tuhan. Oh, wa na'udzubillah min dzalik antum. Kita kena usaha supaya kita punya keturunan. Keturunan yang kita sayang, yang kita jaga, bagi makan, bagi pakai elok-elok, semua. Mereka ada fikiran yang mana untuk dekatkan diri pada Tuhan. Janganlah sampai benda tu tak terfikir langsung antum. Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Kata Imam Ibn Katsir ketika dia menafsirkan ayat di atas. Ayat apa? Surah Al-Waqi'ah 88-89. Falamma in kana iyal muhtazar. Jika dia sebagai orang yang menghadapi sakratul maut, dan dia ni termasuk daripada orang-orang mukharrabin. Tengok. Apa maksud dia? Apa maksud orang-orang yang mukharrabin? Apa maksud? Allah Ta'ala kata tadi, fa'amma in kana minal mukharrabin. Adapun kesudahan untuk orang yang mukharrabin, yang dekat diri pada aku, yang cuba mendekatkan diri pada aku. Apa makna mukharrabin? Kalau kita nak jadi orang yang mukharrabin, yang pertama kata Ibn Katsir, mereka adalah orang-orang yang telah melaksanakan semua kewajipan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang telah melaksanakan semua kewajipan Tuhan. Benda-benda wajib, benda-benda fardu, dia kena laksanakan. Solat tu. Solat. Dia kalau nak jadi satu orang mukharrabin, dia kena solat. Sebab benda tu adalah kewajipan yang kena dilaksanakan. Tengok. Itu satu. Kata Ibn Katsir, yang kedua, kalau boleh, perkara-perkara yang disunatkan. Sembahyang duha, sembahyang witir, sembahyang tahajud, sembahyang sebelum zuhur, lepas zuhur, lepas asar, ni sebelum asar, tengok. Sebelum maghrib, selepas isyak. Ni perkara-perkara sunat. Perkara-perkara sunat. Ibn Katsir kata yang wajib memang lepas lah. Yang wajib kena lepas dah. Wajib kalau tak lepas, bukan tak boleh sembahyang sunat, tapi bagi elok dulu sembahyang wajib. Macam dia fardu, dia akan jadi orang yang mukharrabin. Lagi apa Imam Ibn Katsir kata? Mereka juga telah meninggalkan perkara yang diharamkan. Ni nak jadi orang yang mukharrabun, orang yang dekat dengan Tuhan. Selain daripada buat benda wajib, buat benda sunat, setiap benda yang Allah Ta'ala haramkan mesti dijauhkan. Mesti dijauhkan. Kita tahu benda tu haram, jangan dekat. Jangan dekat. Dan dimakruhkan. Tengok. Benda-benda yang Allah Ta'ala benci, makruh. Contoh, syak rokok. Masih ada pandangan kata makruh, kita sebut lah. Ada kata haram. Ada kata haram. Ada kata makruh, syak rokok ni makruh. Nak jadi orang mukharrabin, perkara-perkara makruh pun jangan buat. Apa makna makruh? Karaha. Apa makna karaha? Dibenci. Benda yang Allah dan Rasul benci, yang tak suka, kita duk kata makruh saja, dia bukan haram.
Benda tu Allah benci, Allah tak suka. Kita nak guna perkataan para ulama yang kata makruh dan kita nak buat. Dan kita nak jadi orang yang mukharrabin. Bukan benda yang Allah benci, benda tu Allah benci. Dan tidak ada tidak ada dalam riwayat Nabi isyak rokok. Antum bawa satu riwayat. Antum tengok kesan dia kesan dia bila kita tinggal sunnah Nabi. Apa dia? Nabi tak isyak rokok. Kita dah dakwah berapa orang tu. Kita dakwah Quran dan sunnah. Cakap hadis sunnah, Quran sunnah. Last sekali dia tanya soalan, isyak rokok tak? Antum tengok, last sekali dia tanya soalan kat kita. Orang cakap Quran dan hadis, tak apa, dia marah. Dia tak boleh terima. Dia marah. Lepas dia tanya tu benda, isyak rokok tak? Dah tak isyak rokok. Tak isyak rokok ha? Pasal orang yang dia rokok kata orang isyak rokok ni bodoh. Orang yang buat rokok tu, yang mengeluar rokok tu kata orang isyak rokok ni bodoh, bagi duit ke dia. Tu dia antum, dia beritahu lagu tu kita. Cuba antum pegang, kalau kita tu cakap Quran hadis, kita isyak rokok. Tiba-tiba dia tanya kita, isyak rokok tak? Kita kata isyak lah rokok. Ada dalil kan Nabi isyak rokok? Nak kata apa? Belah betul lah. Lepas tu tak habis cakap tu. Dia cerita semua benda-benda tu. Apa dia? Tu cakap dahsyat Quran hadis, baca Quran baca hadis, isyak rokok. Habis. Antum, kenapa kita cakap benda tu lagi antum lagi dan lagi? Sebab ada sahabat sunnah yang ikut lori arak masuk kilang rokok. Dia nampak lori arak masuk kilang rokok antum. Benda ni pun Ustaz Alim dah cakap dah dalam live dia antum. Dia masuk, dia berhenti. Dia fikir, kenapa kilang arak masuk dalam kilang rokok? Kenapa? Dia tunggu antum sampai daripada lori tu keluar. Maka dia pergi tanya tu. Dia tahan, dia tanya, apa kena-mengena kilang rokok dengan arak? Tu bukan kilang arak. Dia kata tembakau direndam dengan arak supaya boleh tahan lama. Ada nak kata apa? Ada nak kata makruh? Tak apa, kita cuma cakap lah antum. Kita cuma cakap lah, antum nak terima, tak mau terima tak apalah. Tapi kita kata, Imam Nakasi kata orang yang nak menjadi orang yang mukharrabin, yang nak dekat diri dengan Tuhan, benda makruh pun dia tak buat. Macam kita kata makruh, lama kata haram dah. Dia bukan matahab makruh dah, dia matahab haram antum. Baik. Kemudian Imam Nukasir kata pada perkataan farahun wa raihanun wa jannatun na'im. Farahun wa raihanun. Kata Imam Nukasir, apa maksud dia? Para malaikat telah memberitahu hal tersebut kepada mereka di saat menjelang kematiannya. Mujahid menafsirkan perkataan aurahun. Apa makna aurahun kata Mujahid? Sebagai istirahat. Sebelum orang yang sakaratul maut tu kembali kepada Allah, para malaikat dah beritahu kat dia, untuk hang apa dia? Farahum warahan. Untuk hang apa dia? Istirahat. Lepas ni penat, lelah, dunia ni semua dah tak ada dah. Hilang dah. Untuk hang istirahat. Siapa kata? Mujahid kata. Kata Said bin Zubair dan As-Sudi, dia kata apa? Apa makna arahu? Kegembiraan. Tak apa. Ni masa untuk ang istirahat, ni masa untuk ang gembira sebab penat lelah masa dunia ni. Ketaatan hang, ang jaga halal, haram, ang jaga benda makruh, ang taat semua perintah Allah, ang tinggal semua larangan dia. Hari ni hang dah nak tinggal dalam dunia yang penuh dengan ujian, dengan penuh dengan kita kata apa, penipuan, mainan-mainan. Untuk ang istirahat. Dua, kegembiraan. Kata-kata dah pula apa dah? Makna rahun tu apa? Farahun tu makna dia adalah rahmah. Istirahat, kegembiraan, rahmat. Dan warahan diartikan sebagai rezeki. Kata Ibn Katsir kali lagi, dia kata wa kullu hadzal aqwali mutakhariba sahiha. Semua perkataan yang di atas yang disebut oleh Mujahid, yang disebut oleh Said bin Zubair. Mujahid kata istirahat, Said bin Zubair dan As-Sudi kata apa dia? Kegembiraan. Qatadah kata rahmat. Kata Imam Al-Katsir, semuanya berdekatan dan benar. Dan sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan didekatkan kepada Allah, maka dia mendapat semua perkara tersebut. Apa dia? Dia mendapat rahmat, dia mendapat ketenangan, dia mendapat ketenteraman,
dia mendapat kegembiraan, kebahagiaan dan rezeki yang baik. Semua dapat dia. Syarat apa dia punya syarat? Syarat dia mesti jadi orang yang mukharrabin. Itulah syarat dia. Orang yang apa? Mukharrabin. Orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita dah beritahu dah tadi, siapa dia orang yang mukharrabin tu? Para ulama kita kata siapa? Yang pertama, orang yang kewajipan fardu selesai. Selesai dah tu. Kesian tu kadang-kadang umur 60, 70, semua dia ada, kekayaan dia ada, semua dia ada. Yang dia tak ada apa? Dia tak ada benda ni. Dia bukan orang yang mukharrabin. Sayang tu, kesian. Bukan apa, kesian. Kesian tu. Kadang-kadang kita tengok antum, orang-orang macam ni, yang kita tengok dengan mata kita sendiri. Yang kita kalau tengok dia mati, kita sujud syukur. Kita kena sujud syukur antum. Pasal apa? Perkataan dia yang dia ucapkan hari-hari hanya kufur. Perbuatan dia semuanya kufur. Tanpa dia peduli kepada orang-orang yang ada di sekeliling dia. Orang-orang soleh ada. Orang-orang yang baik-baik ada. Dia boleh cakap tu. Dia kata aku ni, bukan kata kat bini saja aku tak takut, kat Tuhan pun aku tak takut lah. Oh, cuma tu. Dia ucap perkataan tu, kita dengar tu. Kita dengar dia ucap benda tu. Aku tadi kemarin nombor kemis, Allah kepala tukar jadi 9, kau tidak 8. Tengok. Pencing dah kerja dah. Pencing dah tu. Dah tak larat dah. Masih cakap macam tu dengan penuh bangga tanpa rasa bersalah. Oh. Kita tengok orang macam ni mati, kita dengar tu, kita sujud syukur. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kenapa orang-orang macam ni yang akan membawa musibah di muka bumi ni? Sujud syukur tu. Sujud syukur. Allah dia mati, alhamdulillah. Puji Allah Ta'ala. Kenapa? Banyak kerosakan yang dia buat. Aku, kalau Allah sayang aku, aku punya basuh berak apa Allah yang basuh. Tengok, cakap kedai kopi tu. Kita dah ada tu, dah cakap kedai kopi tu. Panas tu, dengar macam tu. Dia ingat Allah ni apa? Macam tu perkataan dia ucap di kedai kopi tu. Tanpa rasa salah, tanpa rasa apa pun. Biasa. Saya ni belajar makrifah, tarikat. Belajar tarikat tu. Cakap lagu tu. Allah sayang saya, basuh berak saya pun Allah basuh. Orang macam ni antum kita tak boleh layan. Dia tak boleh layan. Cuma kita kata apa? Dia mati, kita sujud syukur. Sujud syukur. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah bawa mereka ni semua pergi jumpa dia. Alhamdulillah. Tak kekalkan mereka dalam dunia ni sebab mereka akan menyesatkan ramai lagi orang. Ya? Akan menyesatkan ramai lagi orang. Lepas tu kita tengok hadis kita antum. Hadis daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anhu. Antum, mana-mana orang umat ni, kita kata umat ni lah, yang mana belajar tentang bab mandi jenazah, dia akan jumpa Ummu Atiyah. Antum, Ummu Atiyah ni antum, dalam banyak-banyak wanita yang ada di zaman Nabi SAW, Nabi pilih dia untuk bagi mandi jenazah anak Nabi. Dia ni siapa? Banyak ada wanita yang kita kata sahabiah, yang besar-besar ni, tapi Nabi pilih dia. Kita tengok sikit antum, siapa dia antum. Nama dia Nusyaibah bintu Al-Aris. Itu nama asal dia. Apa nama asal dia? Nusyaibah bintu Ibnu Al-Aris, anak perempuan kepada Al-Aris. Dia lebih dikenali dengan kunyah Ummu Atiyah, mak kepada Atiyah. Itu dia punya kunyah. Tengok. Dia ni wanita Ansar dan dia masuk Islam dan berbaiat dengan Nabi SAW. Dia orang Ansar, Ummu Atiyah ni. Ketika Nabi SAW berperang dengan kaum musyrikin, beliau ikut berperang bersama beliau. Antum. Dia ikut perang dengan Nabi. Para ulama kita kata, seperti Al-Asqalani sebut dalam kitab dia, At-Tabari, dia kata Ummu Atiyah ni menyertai 7 peperangan bersama Nabi. 7 peperangan, antara dia perang Khaybar. Perang Khaybar antum. Antum boleh bayanglah, dia seorang wanita Ansar, dia boleh turut perang bersama Nabi dalam 7 peperangan, termasuk perang Khaybar. Kita tak suruh pergi perang pun. Kita kata apa? Tutup aurat elok-elok pakai tudung.
Perang dengan diri sendiri. Kita sebagai mak bapak, kita sebagai tok, kita suruh, kita kata ke anak menantu kita. Kita kata bukan tok suruh pergi perang, bukan ayah suruh pergi perang. Ayah suruh pakai tudung aurat, tutup elok-elok. Baju ni mau pakai, jangan pakai lengan pendek. Mau pakai, kau pakai lengan pendek, mau pakai pasal aurat muka dengan tapak tangan. Tak boleh wanita Islam ni pakai tangan pendek t-shirt. Lepas tu lengan biar. Tak boleh tu. Tak boleh. Nampak sangat dah. Di situ dia tak akan jadi orang yang mukharabin dah. Nampak sangat dah. Kesian tu. Kesian. Kita belajar siang malam pagi petang tu. Kita duk belajar siang malam pagi petang. Kita biar benda tu. Dan kita rasa macam sekali cakap cukup. Tak boleh tu. Bab agama ni kita kena pesan kat isteri kita, kat anak kita. Bab agama ni ayah sangat serius. Kalau bab lain nak shopping ni semua, okey. Tentu boleh kita bincang. Boleh bincang. Tapi bab agama ayah sangat serius. Sebab apa? Sebab hampa hari ni yang kata tak apa macam ni, hampa ke heret ayah tu. Mereka akan cari kita tu. Mereka nak melepas diri dia, mereka akan tarik kita. Mereka kata tak, bapak kami cakap sekali ya. Tengok. Ya. Kita kena cakap lagi dan lagi. Hang suka ke, hang tak suka ke. Selagi hang duduk di bawah tanggungan aku kena kata ke hang. Hang nak masa muka ke, hang nak gaduh dengan aku kan, tu hang punya hal. Aku beritahu dalam agama aku sangat serius. Sangat serius. Nabi dengan agama dia serius. Ada bab dia marah tu. Ada bab dia tolak ansur. Kita kena macam tu dengan keluarga kita. Supaya apa? Supaya keluarga kita semua tu dia dah dapat istiqamah dengan apa yang agama suruh, supaya dia juga menjadi orang yang mukharabin. Di dalam peperangan Khaybar, beliau buat apa? Dia masak makanan, dia mengubati tentera Islam yang luka, dia merawat orang yang sakit antum. Ummu Atiyah radhiyallahu anha juga yang meriwayatkan hadis tentang Nabi kata wanita haid keluarlah mai kat padang pada solat hari raya walaupun tak boleh solat. Ummu Atiyah pun juga yang meriwayatkan hadis tu. Benda ni tak ada antum, benda ni kita tak tahu. Di Malaysia ni sembahyang jenazah wanita tak mau sembahyang. Sembahyang raya dia ada, tapi kalau buat di padang wanita haid dia tak mau keluar. Dia tak mau keluar. Suami yang mana pergi sembahyang di padang yang sunnah. Kita kata yang kata sembahyang di padang ni sunnah. Saya ulang. Suami-suami yang kata sembahyang di padang ni sunnah, tak ada masalah. Boleh sembahyang di masjid, boleh sembahyang di padang. Ketika isteri dia haid, sunnah ada lagi satu. Apa dia? Bawa isteri pergi duduk kat padang tu. Bawa isteri pergi duduk kat padang. Ummu Atiyah kata Nabi suruh wanita-wanita haid, kanak-kanak, bawa pergi duduk kat padang. Dengar khutbah. Ni sunnah tu. Dan sunnah ni mati. Sunnah ni dah mati. Tak ada. Bawa para suami yang sembahyang di padang. Jangan mereka yang pergi. Ini Nabi Muhammad kata Nabi SAW suruh wanita-wanita haid keluar ke lapangan untuk menghadiri tempat solat dijalankan Aidilfitri. Solat Aid. Tak ada. Sunnah ni pun mati. Kita kira rimai sunnah kat kita ke? Mati. Sahabat semua duk periduk sunnah-sunnah mereka kita mati. Ibn Abbas kata bila hujan hari Jumaat lebat ataupun malam angin sejuk dingin, muazzin tak payah kata hayya 'alas salah, kata sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Kata muazzin kena kata, bukan kata mufti yang pasal kita kata. Mai PKP mufti keluar arahan kata sallu fi buyutikum, kita pun sallu fi buyutikum. Kenapa mufti suruh? Mufti besar daripada Nabi ke? Oi orang sunnah, mufti besar daripada Nabi ke? Nabi kata mai penyakit baru sunnah tu tegak. Sampai Allah kena bagi kita penyakit baru kita nak kata sallu fi buyutikum. Dah sehari kita kata sallu fi buyutikum, masyarakat kata apa? Tak payah mengaji lah antum. Kita duduk kedai kopi, bila kita dengar orang masjid buat satu sunnah, kita tak tahu, kita kata weh buat apa? Kami tak tahu benda ni, apa pandai-pandai tu pergi tambah. Jom. Tabi'in dah kata kat Ibn Abbas, dia kata apa? Dah lah kacau muazzin, suruh sebut sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum, dah kacau muazzin. Tapi tu tambah pula perkataan. Ni dia kata Nabi SAW orang lebih baik daripada aku buatlah. Ya. Siapa buat? Bukan Nabi ke buat? Kita tengok.
Buat antum. Bila hujan lebat, buatlah kata. Lepas tu baru kata. Apa dia? Hayya 'alas salah. Salah tak? Tak salah. Pahala besar tu. Pahala besar. Kadang-kadang kita sebut benda ni, orang akan tertanya-tanya, orang akan datang tanya, pasal apa kata solu fi buyutikum? Kenapa kata solu fi rihalikum? Dengan cara macam ni dah sunnah akan berkembang. Kalau tidak antum kita kata kita sunnah, kita masjid sunnah. Sunnah ni kita biar semua generasi kita semua tak tahu. Anak-anak kita semua tak pernah dengar. Muazzin kata solu fi buyutikum. Bila orang-orang yang setelah kita datang, budak-budak yang setelah kita datang mengaji nak buat, apa mereka ni buat apa pula? Masjid sunnah kena buat lah antum. Habis tu pulang lah. Kita cuma sampaikan sunnah itu saja antum. Kata Mu'atiyah, Nabi SAW masuk kepada kami yang ketika itu sedang memandikan puterinya. Beliau bersabda, mandikanlah dia dengan 3 kali, 5 kali atau lebih banyak daripada itu. Nabi guna perkataan lebih banyak daripada itu, au aksa. Okey. Dan Nabi kata, jika kalian menganggap itu perlu dengan air dan daun bidara, jadikanlah siraman air mandi yang terakhir dengan kafur atau yang sejenis dengan kafur. Kita kata kapur barus tu. Kapur barus. Kita lumuk kat mayat kan. Tapi kita akan lumuk last. Kita akan lumuk lah daun bidara. Kita akan awal. Dan ketika kami telah selesai, kami dekatkan pada Nabi SAW, maka beliau memberikan kepada kami sarungnya. Beliau bersabda, bungkuslah ia dengan itu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi kata, mulailah kalian dengan bahagian kanan dan tempat wuduk daripadanya. Ini lafaz bagi Imam Bukhari. Bukhari dia ada tambahan. Dia kata mulaikan dengan bahagian kanan dan tempat wuduk. Tempat wuduk yang kita ambil wuduk ni lah, belah kanan. Tempat wuduk start daripada mana? Kepala, muka. Yang betul tangan belah kanan lah. Maka kami mengayam rambutnya dengan 3 ikatan dan kami lepaskannya di belakangnya. Tu perkataan kami ikat rambut dia 3. Kami ikat 3. 1, 2, 3. Lepas mandi mayat semua habis, Nabi ikat Ummu Atiyah kata kami ikat 3. Itu perkataan Ummu Atiyah. Antum kena tahu, itu perkataan Ummu Atiyah. Baik. Kita kata dalam Hadis Bukhari, nama putrinya yang Ummu Atiyah bagi mandi, anak Nabi yang dia bagi mandi tu, nama dia yang masyhur adalah Zainab. Dia adalah isteri kepada Abu Al-As. Dalam Bukhari dan pandangan yang masyhur, yang meninggal anak Nabi tu siapa? Zainab. Siapa yang bagi ni isteri kepada Abu Al-As. Tu, yang ni dalam Bukhari pilih Zainab lah. Baik. Meninggal pada 8 Hijriah. Dan dalam riwayat lain dia kata yang mati adalah Ummul Kalsum. Nabi bersabda, kata Nabi, mandikanlah dia 3 kali. Itu menunjukkan wajibnya hitungan tersebut. Ni Nabi sebut mandikan dia 3 kali. Menunjukkan, kata ulama kata apa? Ijma'. Sebenarnya dia bukan ijma'. Dia kata wajibnya hitungan tersebut macam ni. Mandi 3 kali ni ulama ijma', tak boleh kurang daripada 3. Itu dia ijma'. Berapa kali? 3 kali. Nabi sebut dengan 3, 5, 7 dalam riwayat lain, atau apa rasa perlu apa buat, tapi 3 ijma'. Mayat tak boleh dimandikan lebih kurang daripada 3, iaitu ijma', kata Imam San'ani. Yang jelas akhirnya telah disepakati sahnya mandi sekali saja. Tujuan bagi mandi ni antum untuk membersihkan mayat. Bilangan yang Nabi sebut tu, kenapa? Kerana Nabi kata kalau perlu lebih daripada 3 kali, buatlah. Janji mayat tu bersih. Jadi para ulama kita kata, kalau dengan sekali bagi mandi mayat tu boleh bersih, sudah. Tujuan dia yang tu lah. Tujuan dia untuk apa? Membersihkan mayat. Dia kata. Kerana itu, mereka mengatakan bahawa perintah memandikan 3 kali itu hanya dipahami sebagai hukumnya sunnah. Hukum sunnah bagi mandi 3 kali. Wajib tak? Tak wajib. Tak wajib. Bersih. Cuma ulama beza
Tak mau genap. Tak mau genap. 1, 3, 5, 7. Nabi tak sebut genap. Jadi 1 boleh bersih. Tapi kita tak tahulah orang Malaysia ni kalau bagi mandi mayat, saya ingat 1 tak lepas. 1 tak lepas. 1 tak lepas tu. Ya, dia rasa tak puas dengan mayat tu nanti tak bersih. Dia nak masuk kuih ke bungkung lagi. Dia nak tekan lagi, 1 mana boleh bersih. Tak apa. Korang-korang banyak mana dia rasa boleh bersih, silakan. Tapi bilangan dia para ulama nak ganjil. Sebab Nabi sebut ganjil. Baik. Ada yang kata mewajibkan mandi 3 kali, sedangkan sabda Nabi al-khamsah 5 kali hanya dibolehkannya untuk memilih. Nabi sebut 3, 5, 7. Yang Nabi sebut 3 tu ada ulama kata wajib, ada ulama kata tak. Yang 5 Nabi sebut tu para ulama kita kata ada yang kata boleh pilih lah antara 3, 5, 1 yang mana rasa bersih dan mayat. Silakanlah. Silakanlah. Atau Nabi kata, Nabi beritahu aksar atau lebih daripada itu. Ada riwayat yang kata mayat boleh dimandikan dengan 7 kali. Ini yang dikatakan oleh Ahmad, dan Imam Ahmad rahimahullah memakruhkan lebih daripada 7 kali. Pasal perkataan Nabi au aksara, Nabi kata 3, 5. Dan riwayat Imam Ahmad dia sebut 7. Atau Nabi kata au aksara, atau lebih daripada tu. Jadi para ulama kita kata apa, batasan mandi mayat ni dia tak ada. Cuma Imam Ahmad yang kata apa, makruh. Imam Ahmad yang kata makruh. Tapi antum kalau 7 kali kalau tak bersih mayat, kalau ni bagi mandi apa ni? Ni bukan bagi mandi mayat ni. Ni orang bagi mandi mayat tu yang mandi je sekali. Nabi kata 3, 5, 7. Itu Imam Ahmad kata makruh, tak disukai. Sebab apa riwayat sebut akhir 7. 7 kalau tak bersih tu, dia kata awal lama sangat mandi mayat ni. Daripada asar sampai masuk maghrib mayat tak siap pergi mandi. Apa ni? Sebab tu dalam bab bagi mandi mayat pun tu kena pergi kursus. Kena pergi kursus. Kalau tak pergi kursus tak boleh tu. Kena pergi kursus tengok macam mana orang bagi mandi. Ambil pengalaman dia bagi mandi macam mana, nak kali mayat macam mana, apa nak buat, macam mana nak cuci mayat, semua tu kena pergi tengok tu. Imam Ibn Abi Bar berkata, aku tidak mengetahui ada seseorang yang mengatakan boleh memandikan mayat lebih daripada 7 kali selain daripada yang terdapat dalam riwayat Abu Dawud dengan lafaz atau 7 kali atau lebih daripada itu. Maka zahir hadis Imam Abu Dawud itu membolehkan mandi lebih daripada 7 kali. Makna dia ada pandangan yang kata boleh lebih. Tapi Imam Ibn Abdul Bar kata aku tak tahu ada pandangan yang kata boleh lebih. Pandangan yang aku jumpa takat 7 lah. Itu riwayat Imam Abu Dawud, itu Imam Ahmad pun bawa riwayat itu. Tapi lebih daripada 7 ni aku tak tahu. Aku tak tahu. Cuma ada perkataan tu lah au aksara, atau lebih. Itu sajalah. Jadi kita kata takat yang aku jumpa 7. Siapa kata? Imam Ibn Abi Bar, ulama besar tu. Dia kata paling last 7. Imam Ahmad pun kata paling last 7. Telah dijelaskan sebelumnya tentang cara memandikan mayat sekali dengan daun bidara. Tengok. Manfaatnya menurut para ulama adalah kerana daun bidara dapat apa dia? Melambatkan jasad mayat itu menjadi rosak. Daun bidara. Kita cara kita bagi mandi yang kita nak tengok, dia akan ambil daun bidara tu, dia akan campur dan dia blender, dia campur dalam air. Lepas tu dia akan siram daun bidara, lepas tu dia siram air mutlak. Cara macam tu. Time kita bisa jumpa juga orang yang last kali baru siram daun bidara. Ada banyak tu cara orang bagi mandi. Dia kata adapun memandikannya dengan air kapur barus, maka menurut zahir adalah dengan melarutkan kapur barus itu ke dalam air dengan tidak mengubah sifat airnya. Tengok. Dia kata kapur barus ni kalau boleh kita buat dalam air. Kita buat dalam air. Kita memang tak boleh dalam air, kita lumak kat mayat kan. Dia kata kalau boleh melarut dalam air. Dengan syarat air tu tak berubah. Dengan syarat air tu tak berubah. Pasal apa? Pasal dia kata kalau ayat tu berubah, maka dia telah mengubah sifat mutlak ayat.
Ni mazhab Syafi'i lah antum. Dan mazhab Syafi'i, kampung baru tu kalau kita nak buat dalam ayak, jangan boleh berubah ayak tu. Ayak tu akan jadi kerun tu. Mesti dia akan berubah sifat ayak tu. Kampung baru kalau buat dalam ayak. Jadi kita kata apa? Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pasal itu kot mereka duduk lumuk. Mereka tak boleh dalam ayak. Tapi boleh dalam ayak kalau kita nak buat. Dan tu kena tahu satu benda. Daripada Nabi SAW, tidak ada perkataan ayak kalau berubah warna, berubah bau, rasa, ayak tu jadi ayak yang najis. Tak ada. Saya ulang. Nabi sebut dengan begitu jelas. Dan kita sebut salam jilid pertama. Dalam bab tahara, Nabi kata, innal ma' la yanjus bi syai'in. Itu perkataan Nabi. Antum kena faham. Ha? Nabi kata, innal ma'. Inna sesungguhnya dengan taukid alif lam al-ma', alif lam ma'rifah, maknanya ayat innal ma'a la yanjus, tak dapat dinajiskan oleh apa pun. Itu perkataan siapa? Itu perkataan Nabi. Habis yang kata hilang rasa, warna, bau kalau berubah ayat tu tak boleh pakai, itu perkataan seorang sahabat Nabi. Nama dia apa dia? Abu Umamah Al-Bahili. Antum kena tahu benda ni penting. Yang kata kalau ayat berubah warna, rasa bau, bukan Nabi. Itu kata siapa? Abu Umamah Al-Bahili. Para ulama kata Abu Umamah nak bantu kita macam mana nak tahu kata ayat ni mutlak ke ada. Bila kita pergi satu tempat, kita tengok ayat tu berubah warna, okey, ataupun bau, kita masih kata ayat ni tak, walaupun dia berubah dia masih suci. Pasal Nabi kata dia suci, kita boleh ambil wuduk. Tapi kalau kita main-main kita tengok ayat tu, kita kata ni ayat ke apa, ketika tu Abu Umamah punya hadis kata apa, terus ambil lah, kita cari ayat lain lah. Jadi ayat antum boleh campur dengan kapur baru, boleh. Kalau antum nak ambil dengan kapur baru, bubur dalam ayat bagi mandi mayat, boleh. Kalau antum nak lumuk kat badan dia pun boleh. Cuma kita kata di Malaysia ni kita lumuk je lah, kita tak campur lah. Okey, antum insya-Allah antum. Jadi kita kata apa? Para ulama kita kata bila umur atiyah lepas bagi mandi mayat wanita, dia bubuh, dia ikat 3 anyaman rambut wanita. Kita ikat 3, belakang, kiri, kanan. Dan para ulama kita kata itu sunnah Nabi SAW. Walaupun dia berkata, siapa berkata umur atiyah? Sebab kalau benda tu bukan sunnah, Nabi pasti akan suruh buka. Nabi pasti akan suruh buka. Pasal umur atiyah sebut, dia kata kami ikat dia punya rambut belakang 3. Jadi pada mana-mana orang yang dia bagi mandi jenazah wanita ataupun dia bagi mandi keluarga kita yang wanita, kita pesan kat dia, last sebelum kafan ikat 3 anyaman, ikat 3, suruh dia ikat, kata kat dia dalam kitab 10 salam hadis tentang umur atiyah kata ikat. Jadi kita kata ikat, sebab kalau benda tu bukan sunnah, Nabi tak akan biar benda tu Nabi tak akan biar. InsyaAllah antum nanti sihat pada umur panjang, kita akan masuk lagi antum hadis seterusnya. Hadis tentang apa? Tentang Nabi SAW dikafan dengan 3 lapis kain putih yang terbuat daripada kapas tanpa memakai baju dan serban. Hadis Bukhari dan Muslim. Ada perbahasan dia, boleh tak kita nak kafan mayat pakai baju, pakai serban? Boleh tak? Apa pandangan Imam Syafi'i dalam bab ni? Macam kita ni di Malaysia ni, memang setiap mayat ni dia akan bagi pakai baju, pakai serban. Dia pakai baju, pakai serban. Jadi hadis ni nak beritahu apa? Hadis ni beritahu Nabi tak dikafankan dengan baju dan serban. Jadi boleh tak kita nak kafankan mayat pakai baju dan serban? Dan siapakah sahabat yang dikafankan dengan baju? Dan apa pandangan Imam Syafi'i dalam bab ni? Dalam bab apa? Bab mengkafankan mayat guna baju dan serban. Kita orang Malaysia, kita mazhab Syafi'i, Imam Munah mazhab kita tengok apa Imam Syafi'i kata. Boleh tak? Sunnah tak? InsyaAllah tu siap pada umur panjang, kita akan bersama lagi pada bukan Ahad yang duk main ni. Ahad ni, Ahad yang akan datang ni tak. Dia juga Isnin. Pasal Ahad ni Maulana Fakhr Razi minggu kedua. Saya ulang,
Ahad yang akan datang ni bukan kuliah saya ni. Saya akan tukar hari Isnin. Sebab hari Ahad tu Maulana Fakhr Razi dia akan datang. Dia akan mengajak hari Ahad. Jadi saya punya tukar hari Isnin. Yang akan datang pasal minggu kedua semalam saya beri kat Maulana, saya ambil hari Isnin. InsyaAllah tu kita datang mengambil manfaat daripada Maulana Fakhr Razi, seorang ulama tu, ulama sunnah. Kita ambil ilmu daripada dia, insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan selamat pada Nabi. Subhanallah.